Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan sambung dengan kita punya kertas satu, tapi hari ini rasanya hari yang terakhir untuk kertas satu. So next week saya nak tahu dululah sama ada nanti saya akan discuss balik dalam grup sama ada kamu semua nak sambung kelas ataupun tak. Okey, kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, untuk soalan yang hari itu saya nak sambung pun dah agak susah lah sebabnya soalan set 3 ni saya dah minta awak saya dah suruh awak semua buat soalan dia dan siapa yang cuba maksudnya awak akan faham lagi lah. Okey, sebabnya yang ni saya nak awak belajar sendirilah macam mana nak buat sistem persamaan ni kita punya sistem persamaan. Jadi set 3 ni saya expect semua pelajar dah faham lah untuk soalan sistem persamaan. Kalau dah faham tak nak buat tak apa, yang penting faham lah, yang penting kita nak tahu reti buat atau tak. Okay, kita lihat mula pada soalan ni pun nampak macam kebat agak susah, jadi saya tak nak explain hari ni. Untuk geometri koordinat ni saya tak nak ambil yang susah-susah lah, saya akan ajar yang senang-senang je. Jadi saya terpaksa skip soalan ni. Janjang saya rasa saya tak nak sentuh, jadi saya akan go through kepada set 4. Okay, set 4 ni sama juga, soalan satu ni just dalam bentuk ayat sahaja. Awak just cari je dia punya persamaan dan bentukkan persamaan tersebut, kemudian cari x, y, z dia. Sama je cara dia macam set 3. Cumanya yang ni bentuk dia dalam bentuk perenggan. Try buat dululah, maksudnya bila-bila masa lah kalau ambil masa untuk try buat dan tengok jawapan betul ke tak. Okay, sebabnya senang sahaja nak check jawapan dia. Yang tu, jadi yang ni saya tak nak explain sangat sebab benda ni senang. Benda ni adalah basic yang saya dah ajar berkali-kali dan yang ini saya memang expect lah semua boleh buat. Sebabnya memang kalau keluar dalam soalan-soalan yang macam ni lah yang kita akan target. Okay, soalan-soalan yang macam ni yang kita akan target. Kecuali soalan yang melibatkan gambar. Okay, kalau ada soalan persamaan linear yang melibatkan gambar, yang itu tak apa. Yang itu saya boleh guide. Tapi kalau soalan yang macam melibatkan ayat sahaja ataupun direct equation, yang itu saya expect semua boleh buat sendirilah. Okay, kalau tak tahu macam mana nak buat, boleh rujuk balik macam mana rakaman kelas sistem persamaan. Okay, cuma topik vektor ni memang kadang-kadang kita tak boleh cakap senang, kita tak boleh cakap susah. Dia boleh jadi senang, dia boleh jadi susah. Jadi topik vektor ni, saya nak tak nak kena ajar juga. Sebab topik vektor ni memang topik yang paling menakutkan. Tapi kalau kita sentiasa buat latihan setiap masa, untuk topik vektor ni memang kita akan rasa ianya jadi senang lah. So untuk tu saya akan terangkan soalan vektor je hari ni. Hari ni pun saya tak nak lama-lama sangat kelas sebab saya ada kelas tambahan sekejap lagi. So saya kena habiskan awal. Okey. Jadi ini adalah nombor 2. Nombor 2 lah, nombor 2 untuk set 4. Saya akan go through laju sikit lah sebabnya saya nak kejar sebelum pukul 9 suku. Okey, ini adalah maklumat dia. Jadi soalan ni siapa yang tak tahu lagi dari mana, soalan ni ambil je daripada Google Classroom ataupun ambil daripada grup yang saya dah bagi lama dulu. Cumanya slide cari balik lah mana soalan dia. Ni set 4 maksudnya soalan set yang terakhir untuk kertas 1. Jadi untuk tu saya akan catat dululah dia punya maklumat kat sini. Saya akan baca. Rajah 2 menunjukkan sebuah segi 4 selari PQRS. Okey, kata kunci kat sini adalah segi 4 selari.
Ni kata kunci dia, selari masuk dia, arah dia samalah. Contohnya SR sama dengan PQ. PQRS kan? So PS sama dengan QR. So maksudnya dia adalah selari. Okey. Garis lurus PT bersilang dengan garis lurus SR. Okey, tak ada masalah untuk tu. Okey, kita tengok apa yang diberi kat sini. Diberi bahawa PQ sama dengan 8P. Okey, PQ adalah dekat bawah ni, P pergi ke arah Q. Jadi kita boleh tulis 8P. Okey, 8P. Kemudian ingat ya, kalau dia selari, okey, kalau dia selari, dia akan sama dengan atas lah. Dia akan jadi 8P juga. Okey, dia akan jadi 8P sebab sama. Dia selari atas bawah. Bila selari, dia akan jadi samalah. Kalau dia garisan dia berbeza pun, cumanya dia selari, tapi unit dia sama. Unit vektor yang kita panggil ni unit vektor dia sama sebab dia selari. Itu kena ingat dalam topik vektor. Okey. Kemudian PS. Ni bawah ni lupa tak nampak pula tadi. Saya carilah tak jumpa. Okey, PS adalah 2Q. Awak nampak kat sini PS 2Q. So saya tulis 2Q. Sini pun mesti sama Sama macam tadi yang saya cakap. Kiri kanan selari automatik ukuran dia ataupun unit dia sama. Jadi kat sini saya boleh keluarkan catatan banyak sangat kat sini. Kemudian SU adalah 1/4 bagi SR. Yang ni awak boleh terus cari SU ni berapa. Awak boleh conteng SU adalah 1/4 daripada SR. SR tu awak boleh gantikan SR tu dengan 8P lah. Okey, awak boleh gantikan dengan 8P. Sebab SR tu sama dengan PQ. Dia adalah selari. Jadi memang automatically awak akan dapat directly SU. Jawapan dia. Jadi jawapan dia kita boleh dapatkan 8/4 dapat 2. Ni adalah 2P kat sini. Okey. 8/4 bersamaan dengan 2. So SU adalah 2P. Okey, SU ni adalah 2P. Ni 2P Okey. Jadi maklumat-maklumat ni penting sebab nanti kita akan gunakan untuk soalan A. Jadi kita tengok soalan A dulu. Okey. So ini soalan A dia, 3 markah je, sikit je tak banyak. Dan yang inilah yang saya nak kamu semua target sebab soalan 3 markah ni tak banyak dan dia senang. Jadi try untuk fahamkan macam mana nak buat. Okey. Kita lihat dekat sini soalan A1. Okey, soalan A1 diberi dia dah minta SU SU dah dapat ni 2P. So ambil balik jalan kerja ni. Okey, ambil balik jalan kerja ni, letak kat bawah sebagai jawapan. So maksudnya apa yang awak catatkan tadi sebenarnya dah jadi jawapan. Dia jadi I lah, dia punya jawapan. Tengok SU terus dapat dah. Sebab tu cuba kalau boleh seeloknya dalam tajuk vektor ni bila dicerita pasal vektor arah ni, tolong cari maklumat dulu. Sebab kadang-kadang maklumat tu dia boleh jadi terus jawapan. Macam sekarang ni dia terus jadi jawapan lah. SU sama dengan jawapan dia 2P. Settle untuk soalan pertama dapat 1 markah. Baru cari PR pula. Terus masuk soalan kedua. PR. PR ni kita tengok gambar. Okey, kita tengok gambar PR. Okey, P kat sini, R kat sini. So ada banyak jalan yang kita boleh ambil. Banyak jalan yang kita boleh ambil. Kalau kita nak pergi ke PR, kita boleh ambil jalan atas iaitu 2Q campur dengan 8P. Ataupun awak boleh ambil jalan bawah iaitu 8P campur dengan 2Q. Sama sahaja. Kat sini ambil arah yang ini atas atau bawah mana-mana boleh. So atas ataupun kanan macam ni so boleh, ataupun awak ambil bawah lepas tu atas macam itulah. Jadi untuk cari PR ni
kena cari jalan lah. Cari jalan supaya P berjumpa dengan R. Selain daripada tengah-tengah ni, sebab tengah-tengah ni kita tak tahu berapa unit dia. Jadi yang ni lah kita nak cari unit dia. Kita akan pinjam rujukan daripada rakan-rakan dia, daripada jalan yang lain. So kita akan tambahlah 8P campur 2Q. So kita akan terus buat jawapan 8P campur 2Q. Atau kalau nak tulis pun boleh. Kita tulis PQ campur QR. Okay, PQ campur QR. Boleh je tulis catatan sebagai nama jalan. Dan kita gantikan dia lah. Kita gantikan dia sebagai jawapan dia 8P campur 2Q. Dapatlah jawapan dia. Senang je PR. Okay, kalau kita cek jawapan kat sini, betul tak? Betul 2P dengan 8P campur 2Q. So, tak ada masalah untuk soalan ni. Jadi, awak boleh salin. Okay, sekejap Saya nak ni sekejap. Ada urusan sikit. Okay, next. Kita lihat pula pada soalan B. Satu markah je sikitnya. Okay, kita tengok soalan B. Tak banyak pun hari ni, sekejap je kelasnya. Sebab ni nak mantapkan kefahaman masing-masing ya. Tak ada pun kita punya official kelas. Sebab tu saya cakap kehadiran tak wajib. Okay, sekejap. Ini berapa orang? Tak ramai. Okay, tak apalah. Yang mana ada je lah Okay, senang je. Sekejap kita tengok balik. Dia nak apa ni? Diberi PT sama dengan MPU. Nampak macam sakit je kan mata tengok soalan ni. So, PT sama dengan MPU. Kita tulis dekat bawah ni. PT sama dengan MPU. Okay. Dan kita kena cari ST. Okay, cari ST. Okay, satu-satu dulu satu-satu dulu. Okay, PT dengan MPU. Okay, PT dengan MPU ni kita cari dulu. Okay, nak cari PT, cari PU dulu. Maksudnya kita tak tahu dua-dua nilai ni. Ni tak tahu, ni tak tahu, ni pun tak tahu. Semualah kita semua tak tahu sebab dekat atas tadi, dekat atas ni cuma ada SU dengan PR. Okay, SU dengan PR. Dekat atas ni ada PQ, PS dengan SU sahaja, tak banyak. So maksudnya kita tak ada langsung maklumat berkenaan dengan PT, maklumat berkenaan dengan PU, maklumat berkenaan dengan ST. So benda yang awak nak kena cari dulu adalah benda yang lebih kecil daripada kesegala tiga-tiga ni. Antara tiga-tiga ni, benda yang paling kecil ni adalah kat sinilah MPU dalam dia. So MPU, PU ni kita kena cari dulu. Apa itu PU? Okay, PU ni adalah kat sini PU. So agak-agak berapa jawapan bagi PU? Okay. Kalau awak rasa dapat jawapan dia mungkin akan jadi PU ni adalah PS. Okay, kemudian campur dengan SU. So maksudnya P pergi kepada S, kemudian S pergi kepada U lah. Dia akan jadi 2Q campur 2P ataupun 2P campur 2Q. So maksudnya kat sini, PT ni awak boleh kembangkan dia menjadi PT sama dengan M. Okay, PU ni awak boleh tukarkan dia menjadi PS campur dengan SU. Jadi PS ni dah ada dah tadi. PS tadi tu adalah, tengok balik soalan. PS. Okay, PS kat sini. Okay, PS ni atas.
So PS adalah 2Q. Okay, so 2Q campur 2P. So 2Q ganti kat sini. 2Q campur 2P. Okay, dan kita dapatlah nilai dia. Nak kembangkan boleh, tak nak pun tak apa. So ini adalah PT. Ini adalah PT di mana kalau kita cari PT ialah, kalau kembangkan lah, kita dapat 2MQ tambah 2MP. Atau tak nak kembangkan pun tak apa. Yang penting ada dia punya ungkapan. Jadi yang ni baru setengah markah. Sebabnya kita dapat PT dalam bentuk MQ dan P. Maksudnya dalam bentuk sebutan MP dan Q lah ni. Cumanya kita sebenarnya nak kena cari ST. Bukan nak cari PT tapi nak cari ST. So PT ni hanyalah rujukan sahaja. Ada benda kenapa kita kena cari PT sebenarnya. Sebab dia akan masukkan balik dalam ST. So ST tadi. Okay, ST. Okay, ST. Kat sini kan ST. So ST ni adalah nak pergi kat mana? ST boleh pergi dekat SR. Kemudian RT. Tapi RT tak tahu lagi kan. Jadi RT tak boleh digunakan. So jalan ni tak boleh digunakan. Maksudnya kalau kita ambil SR, RT, tapi RT ni tak ada nilai, tak ada vektor dia. Maksudnya kita tak tahu langsung vektor dia berapa. Jadi jangan guna jalan ni. Jangan guna jalan kanan ni. So, nak pergi kepada ST, kita kena pilih cari jalan lain lah. Kita kena pergi bawah. Okay, kita kena pergi bawah. So, kita pergi bawah SP, kemudian PT. Okay, SP, kemudian PT. Baru kita dapat pergi jumpa ST. So, maksudnya, kita akan jumpa PT kat sini. Kita akan pinjam dia. Ini sebagai rujukan. So ST ni adalah, okay, ST ni adalah SP campur PT. Okay, sekejap SP campur PT. Ni SP campur PT. Kemudian kita gantikanlah SP tu apa? ST sama dengan SP campur PT. Okay, sekejap. So, kita tepikan ST sama dengan SP campur PT. Ni jangan kelirulah ST ni sebabnya memang soalan tu yang suruh kita cari. Cumanya kita bila nak cari tu walaupun dalam bentuk ungkapan tak apa. Yang penting kita cari je jalan dia. Yang penting ada jalan. Okay, ST kita pergi kepada SP dulu baru PT. Ingat ya, kita boleh juga pilih jalan lain tapi ingat TR ni ataupun RT ni tak ada kaitan. So bila tak ada kaitan jangan ambil. Apa fungsi dia bagi PT kat sini kan? Apa fungsi dia bagi kat sini PT? So sebenarnya fungsi dia bagi PT kat situ adalah untuk kita pilih jalan dia. Okay, untuk kita pilih jalan PT. So maksudnya adalah sebabnya kenapa dia bagi PT kat situ. Dia suruh awak gunalah maksudnya. So gunalah jalan tu, kita akan ambil SP PT. Okay, so jangan keliru. So ingat SP adalah bertentangan dengan PS. Okay, kalau PS adalah 2Q, jadi SP adalah negatif 2Q. Dia akan berkadar songsang. Okay, negatif 2Q. Ataupun boleh tulis negatif PS. Okay, negatif PS tambah PT. Negatif PS ni maksudnya negatif 2Q lah. Okay, negatif 2Q. Okay, PT tu gantikan balik lah daripada ni. Gantikan balik dekat sini. Kalau nak kembangkan boleh, tak nak pun tak apa. So kalau tak nak kembangkan dia akan jadi tambah M 2Q tambah 2P. Boleh je buat macam ni. Atau kalau nak kembangkan pun boleh, tak ada masalah. Cumanya bolehlah stop sampai situ saja. Sebab tu soalan ni 1 markah, tak susah pun. Sebab dia dalam bentuk ungkapan, tengok ni.
Dekat sini boleh. Kalau kita stop kat sini, negatif 2Q tambah M 2P sini. Cumanya kalau awak nak kembangkan, boleh je ambil yang bawah ni. Tak ada masalah ambil yang bawah ni. So awak boleh kembangkan teruslah. Dia jadi negatif 2Q tambah tambah apa sekejap 2MP 2MP. Okey, awak kembangkan tadi dia jadi inilah tadi Dia jadi 2MQ 2MQ tambah 2MP. Oh, yang ni kena kembangkan. Sebab apa? Sebabnya kita nak faktorkan huruf Q. Sebab kita nak sekalikan Q ni. So, kena kembangkan. Okey, tak apa. So, bila kita dah kembangkan, ambil lah seeloknya awak kembangkan je lah. Okay, so kita ambil lah susunan dia. Dia nak P dekat depan, Q dekat belakang. M dekat depan, P dekat depan, Q dekat belakang. So, susunlah elok-elok. So, kita susun 2MP. Dia jadi macam ni kan. Dia M dulu baru P kan. Kemudian, tolak 2Q tambah 2MQ. Dia jadi macam ni. Sebab kita susun dia. Cumanya kita faktorkan huruf Q tu supaya Q tu duduk belakang. Maksudnya awak boleh keluarkan huruf Q ni duduk belakang jadi dia akan jadi macam ni. 2MP dia akan faktorkan lah. Dia akan tambahkan dengan apa? Okey, tambahkan dengan negatif 2Q tambah 2 ataupun 2 tolak 2Q. Lepas tu Q pula. Negatif 2 tambah 2M ataupun 2M tolak 2. Sebab kita faktorkan Q, maksudnya kita potong Q ni, kita cancel Q tu duduk belakang Cancel dulu Q, kemudian Q tu duduk belakang. So Q tu duduk belakang kat sini lah. Q tak boleh duduk depan Q mesti duduk belakang. So dah siap lah dia punya ni jawapan. Okey, 2MP tambah dengan negatif 2 campur 2M. Ataupun awak boleh tulis cantik sikit 2M dekat depan sebab dia positif kan, duduk depan. So 2M tolak 2 lah, cantik sikit bentuk dia. Sebab dia nak M depan kan. So dia jadi 2M tolak 2. Cantik sikit bentuk dia. Tapi susunan ni tak kisah pun kalau awak salah susun. Yang penting jawapan dia. Okey, yang penting jawapan dia. So ingat kalau ada something yang dibagi kat sini, mesti ada something yang kita kena guna. Mesti ada walaupun satu markah. Jadi PT ni maksudnya awak kena cari PU dululah. Sebab awak tak tahu PT, awak tak tahu PU kan. Cari anak dia dulu. Cari anak dia dulu, kat sini anak dia. So baru awak boleh cari PT. Lepas awak cari PT tu maksudnya dalam bentuk ungkapan lah, bukan dalam bentuk jawapan. Okay, lepas tu baru masukkan dalam ST. Ini mesti last. Ini soalan kebat sebabnya kenapa soalan ni soalan kebat? Sebabnya kita nak kena cari dia punya ni. Okey, dalam bentuk ni apa orang panggil segaris. Ingat ya, formula segaris PT KPU. Tapi kat sini saya guna huruf M ataupun soalan ni guna huruf M lah. So maksudnya apa yang saya nak cakap kat sini adalah dia punya rumus segaris ni kat sini PT segaris dengan PU. Dia guna rumus kat sini. Cuma dia tak bagi tahu lah PT tu segaris dengan PU. Cuma yang awak kena tahu kalau dia buat macam ni, PT KPU ke ataupun PT huruf something kemudian PU, dia akan jadi inilah segaris. Awak boleh lihat kat gambar ni. Okey, awak boleh lihat kat gambar ni. Sekejap saya padam dia punya unit. Okey. PT segaris dengan PU. Kan? Sebab tu dia guna rumus macam PU sama dengan KPT. Lebih kuranglah macam ni sebab dia segaris. Jadi rumus ni pun kita boleh gunakan. Jadi tak ada masalah untuk tu. Okey, tapi yang ni saya tak nak fokuskan sangat sebab kalau soalan keluar buktikan ataupun tunjukkan bahawa A, B dan C adalah segaris. Bolehlah kita guna formula ni.
Tapi ingat K ni tak semestinya awak guna huruf K. Awak boleh je letak huruf apa-apa, nak letak huruf X ke, nak letak huruf Y ke. Tapi biasa kita akan guna huruf K lah. Cuma soalan ni dia gunakan huruf M. Okey, dia guna huruf M kat sini. Jadi kat sini menunjukkan bahawa soalan ni tak adalah susah mana pun. Based on apa yang awak lihat di sini, 4 markah ni soalan dia senang je. Cumanya soalan yang last ni, soalan B ni bukan last lah. Soalan B ni, soalan tengah-tengah ni, walaupun 1 markah tapi dia nak dalam bentuk ungkapan. Okey, ungkapan tu maksudnya bukan jawapan akhir. Ungkapan ni maksud dia jawapan dalam bentuk huruf ataupun dalam bentuk sebutan. Jadi jangan takutlah walaupun awak punya jawapan ni nampak macam tak betul. Nampak je macam tak betul jawapan dia. Tapi sebenarnya ini namanya sebutan ataupun ungkapan. Itulah yang sebenarnya matematik yang kita nak kena buat. Biarlah dalam huruf. Yang penting betul. Okey, so salin dulu. Okey. Lagi satu soalan. Tak banyak, lagi satu je. Ni soalan kebat. Okey, ni soalan kebat. So yang ni saya buat kat page atas lah, senang. Okey, ni saya ambil balik gambar dia. Oops. Okey, sekejap Okey, soalan C. Diberi bahawa PRTS ialah sebuah trapezium. Ada sebab kenapa dia cakap trapezium. Mungkin awak kena cari luas ataupun tidak. Okey, PRTS PRTS. So PRTS. Dalam bentuk trapezium ni, yang saya highlight ni. Okey, dalam bentuk trapezium ni. Jadi awak cuba bayangkan ataupun awak cuba keluarkan gambaran dia. Okey, cuba bayangkan gambaran dia. So dia punya gambaran dia macam ni straight line je ni, sengit sikit. Okey, dia sengit sikit dan dia ada straight line. Okey. Dalam satu trapezium, okey, kita mesti ada satu garisan selari sama ada garisan sini selari dengan yang ini, tapi saya rasa yang ni bukan selari So salah. Jadi maksudnya sisi selari dia dekat sini. Okey, trapezium mesti ada sisi selari. Sisi selari kita panggil dia selari. So apa yang kita kena buat adalah cari nilai M. Cari nilai M. So nama bagi garis ni adalah ST. Okey, ST dan garisan yang bawah ni nama dia adalah PR. Okey, PR di mana garisan ST adalah selari. Kita guna huruf apa selari? Kita guna huruf lambda. Lambda ni maksudnya selari. Tengok macam orang yang sedang berlari. Okey. So PR. Okey, ST selari dengan PR. Tapi kalau awak tak nak guna huruf lambda, awak boleh guna huruf K, tak ada masalah. Cumanya ingat, kalau jumpa simbol lambda ni menunjukkan yang dia adalah selari sebab gambar macam orang yang sedang berlari. Okey. Next, awak boleh lihat kat sini apa ni? Kalau nak tahu kenapa saya cakap orang yang sedang berlari, sebabnya dia macam ni lah, ni ada kepala, ni ada tangan. Setelah dia sedang berlari.
Something macam ni lah. Okay. Alright. So apa yang saya dah cakap tadi? Okay. Bila selari, kita guna rumus yang sama macam tadi. Cumanya garisan dia bukan segaris. Dia macam rumus segaris, tapi dia bukan rumus segaris. Dia lebih kurang je rumus tu. Cumanya awak kena tahu ST ni siapa, PR ni siapa. Dan awak boleh ambil balik daripada maklumat-maklumat tadi. Boleh ambil balik daripada maklumat-maklumat tadi. So kita ambil balik ST tu siapa, PR tu siapa. Ada tak kat sini? ST. Ada. ST kat sini ada. PR. PR, okey ada. So maksudnya dari soalan B dengan A semua ada ST dengan PR ada. So saya ambil dulu kat sini PR. Okey jap saya ambil ni. Okey jap saya conteng tepi ni jap. Okey. Kemudian ST ST kat sini. Ni ST. Okey ni ST. Ni ST. Ni PR Okey, ni maklumat saja, tak perlu salin. Okey, sebab yang ni awak boleh rujuk balik daripada bawah tadi. Okey, dan kalau ada formula ni, masukkan sahaja. Masukkan sahaja dia punya nilai. So saya buatlah warna hijau ni ST. So ST ni adalah 2 MP. Okey, ada berudu kat bawah ni. Okey, lepas tu tambah 2M. Alamak. 2M tolak 2 buka tutup kurungan Q sama dengan lambda okey sama dengan lambda PR ni saya guna warna purple lah. PR ni adalah 8P. Dia kena buat darab sebab dia rapat masukin darab, so dia ada kurungan, dia ada bracket. So 8P ganti sahaja, senang je, ganti je 8P campur 2Q. Okay. Kenapa saya tak cari luas? Kenapa saya tak cari luas? Sebab saya boleh je guna kaedah ni. Sebab kita tak tahu berapa unit dia, berapa dia punya. Pernah nampak tak soalan yang 2 minggu lepas tu yang kita buat ada X macam ni, kemudian ada Y macam ni. Kalau macam ni, ya kita boleh cari luas. Tapi kalau tak ada benda macam ni, kita kena guna kaedah garis lah, kaedah lain. Kaedah yang ni kita boleh guna. Tapi kalau soalan tu tak ada macam ni, yang ada modulus tu, modulus X, modulus Y ni, maksudnya tak perlu pun cari luas. Kalau ada macam ni, kena cari luas. Okey, sebab ni melibatkan vektor unit. Vektor unit kan. Tapi kalau tak ada vektor unit, tak boleh cari luas. Jadi, nak tak nak awak kena guna kaedah yang ada lambda. Okey. Tak apa, try buat. So, bila kita nak cari nilai ni, jadi macam mana kita dah rasa check ekor kan, tak apa, tak ada masalah. Kita akan gunakan persamaan linear serentak. Okey. Untuk tu kena kembangkanlah lambda ni dengan 8, lambda ni dengan 2. Okey, betul tak? Saya buat tadi, saya nak check balik. Takutkan salah. Kena kembangkan tak? Yes, kena kembangkan. So, awak kena kembangkan lambda dia sahaja. Yang ni kekal. Yang ni tak usah apa-apa. Okey, yang ni kekal, tak usah apa-apa. Sama dengan, dia jadi apa Dia jadi 8 lambda kan? 8 lambda P. 8 lambda P. Kemudian, 2 lambda Q. Okey, Q kat sini. Usik yang lambda ni sahaja. Sebabnya yang ni tak boleh buat apa-apa. Ini dah settle dah. Yang ni je lah yang belum. Lepas tu bandingkanlah 2M dengan 8 lambda. So 2M. Ni awak bandingkan lah. Sekejap saya buat bandingkan. Sebab nak buat persamaan serentak kan kena bandingkan. So bandingkan. Apa ni? P. Okay, bandingkan P kat sini. Ni P. Bandingkan sini Q lah. Jadi sebelah kiri huruf P, sebelah kanan huruf Q. Okey, kalau kita bandingkan, kita dapat 2M dengan 8 lambda untuk P sahaja. So 2M sama dengan
8 lambda. Okey. Sebab kita ambil depan dia sahaja, P tu tak payah ambil. Sebab kita bandingkan P dia. Bandingkan perkali dia, perkali P tu. Kemudian kita bandingkan perkali Q. Okey, perkali Q dia adalah 2M tolak 2 sama dengan 2 lambda. Dia jadi macam ni. Maksudnya, awak boleh cari nilai M. Okey, awak boleh cari nilai M dengan apa? Dengan gantikan lambda tu dengan apa? So, lambda tu awak boleh gantikan dengan, awak nak hilangkan lambda tau. Awak nak cari M, awak kena hilangkan lambda ni, kena hapuskan dia. So, bila nak hilangkan lambda ni, awak kena biarkan dia duduk sorang-sorang lah. Bila dia duduk sorang-sorang, nanti dia akan matilah maksudnya. So, maksudnya 2M ni per 8 lah. Okey, per 8 sama dengan lambda. Okey, 2M sama dengan 2M per 8 sama dengan lambda. So, 2 per 8 bersama dengan 1 per 4 M. Okey, so lambda adalah 1 per 4 M. Okey, lambda adalah 1 per 4 M. Okey, so gantikan dalam ni. Okey, gantikan dalam ni. Awak boleh gantikan dia jadi 2M tolak 2 sama dengan 2 kali 1 per 4 M. Okey, 1 per 4 M ni datang dari mana? Datang dari lambda tadi. Okey, datang dari lambda yang kita dah cari tu. Okey, so kita pun kira macam biasa 2M tolak 2. Okey, sama dengan 1 per 2M sebab 2 bahagi 2 per 4 bersama dengan 1 per 2. So dia jadi macam ni. Okey, cari nilai M. So 2M tolak 1 per 2M sama dengan 2. Maksudnya 2 ni pindahlah. Negatif jadi positif. Okey, lepas dia lah sebabnya positif 1 per 2 ni pindah jadi negatif kan. Sebab kita nak cari nilai M. So M kena duduk depan. So saya pindahlah M ni ke kiri. Kemudian negatif 2 ni pindah ke kanan dia jadi positif. Lepas tu tolakkan M ni sahaja sebab M ni je yang boleh kira. So 2 tolak 1 per 2 dapat 3 per 2. Ataupun kalkulator. 2 tolak 1 per 2. Dapat 3 per 2. Okay, so dapat ni lah M. So M, okay, 2 darab 2, 4. So M sama dengan 4 per 3. Siap lah. Panjang sikit lah. Okay, panjang sikit. So kat sini menunjukkan bahawa bila kita bandingkan, kita guna basic matematik je cari dia punya nilai M tu. Kalau awak ada basic, ada ungkapan, semua boleh buat. Tak ada masalah. Jadi untuk vektor ni, ingat formula yang kita gunakan untuk segaris sama je macam formula yang kita gunakan untuk selari. Cumanya kalau segaris kita guna huruf K. Kalau selari kita guna simbol lambda macam orang sedang berlari. Jadi kalau awak nak tahu simbol ni kalau awak salah guna pun tak apa. Sebabnya kita pinjam je sementara simbol ni. Sebab nanti simbol ni akan hilang juga. Awak tengok kat sini. Simbol lambda ni dah hilang dah. Sebab dia tinggal seorang-seorang. So bila dia tinggal seorang-seorang, awak gantikan lambda tu dengan 1 per 4M. Kan dah hilang. Jadi maksudnya lambda ni adalah sesuatu simbol yang sementara sahaja. Jadi kalau awak tak guna lambda, awak guna X pun boleh. Tapi X tu takut awak keliru kan. Jadi janganlah guna X. Guna simbol yang pelik-pelik sikit. Gunalah simbol alpha ke, beta ke. Ataupun kalau tak nak, awak boleh gunakan huruf K. Okay, huruf K pun sesuai, senang. Sebab K ni adalah sesuatu yang kita panggil dia segaris. Segaris tu skala lah kan. Tapi tak sesuai lah untuk kita guna K dekat soalan ni. Sebab soalan ni adalah melibatkan selari. Tapi ingat tau, soalan ni soalan kebat tau. Sebab tu awak tak tahu dia ni apa benda yang dia nak ni. Dia tak cakap pun selari ke tak. Dia tak cakap pun trapezium ni selari ke tak. Tapi kita yang kena tahu. Trapezium ni mesti ada sisi selari. Okay. So apa yang awak nak kena buat adalah awak kena kenal pasti dulu. Soalan ni nak luas ke nak selari. Sebab bila kita nak tahu dia nak luas atau tidak, kalau
dia bagi yang macam ni vektor unit, ya kita kena cari luas. Tapi kalau dia tak bagi yang ada palang-palang macam ni, tak boleh cari luas. Okey, tak boleh cari luas. Kena guna kaedah garisan. Inilah kita guna kaedah garisan, garisan selari ataupun segaris. Okey, jadi formula-formula ni sentiasa ada dalam tajuk vektor dan awak kena faham macam mana nak guna dan bila nak guna. Jadi jawapan dia adalah 4/3. Okey, jawapan akhir dia M sama dengan 4/3. Dekat sini jalan kerja dia tak banyak. Cumanya saya explain sangat banyak kat sini. Okey. Dah pukul 9, sekejap lagi pun saya ada kelas. Jadi saya harap awak semua faham. Jadi awak salin dulu dalam masa seminit 2. Okey, ni jalan kerja dia lah. Okey, so itu saja. Saya tak nak lama-lama, sekejap lagi pun saya ada kelas. So saya harap awak pun akan usaha untuk sambung dengan pembelajaran awak lah. Lagipun tahun ni dari kat hujung tahun kan, November. So nanti hujung tahun cuti. So saya tahu mood cuti tu sekejap lagi nak sampai. Jadi relax-relax je, tak perlu nak stress-stress. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan insyaAllah kita akan discuss lagi pada minggu depan lah.